Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang mengikuti perkembangan isu Palestin, anda mungkin sedar atau tidak sedar apa yang berlaku di Palestin bulan Ramadan pada tahun ini. Anda sedar ke tidak? Pada hari pertama bulan Ramadan lagi, serangan terhadap rakyat Palestin oleh tentera Zionis semakin menjadi-jadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang penduduk Palestin di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa. Daripada 1 Ramadan sampailah hari ini, Ramadan yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan yang ke-10, setiap hari ada gangguan terhadap penduduk Palestin dan ramai yang dibunuh. Dan ada seorang makcik, kematian beliau, kesyahidan beliau sempat dirakam dan anda boleh tonton tepi ini. Juga budak ini meninggal, tak sempat juga dirakam. Jadi apa yang saya nak ceritakan anda, Ramadan tahun ini bagi orang Palestin tak mudah macam kita dekat Malaysia. Mereka hari-hari diserang. Ramadan satu-satunya bulan yang mana umat Islam menyambutnya dengan penuh meriah, kerana ia sekali sahaja dalam masa setahun dan dia digalakkan dalam Islam sendiri untuk memeriahkannya. Tetapi dalam bulan Ramadan ini jugalah serangan terhadap penduduk Palestin semakin menjadi-jadi. Kalau kita baca, kalau kita tahu 3 hari yang lepas, setelah kita dengar setiap hari penduduk Palestin kena tembak, kena tangkap, kena pukul, walaupun budak-budak, tapi bila ada seorang penduduk Palestin yang berani menyerang semula orang Yahudi, dan 2 orang Yahudi telah pun mati di Tel Aviv, habis media antarabangsa semua bising. Kalau kita tulis dekat Google Tel Aviv attack, berbelas artikel dan juga video yang kita boleh dapat tengok. Inilah kita dapat lihat betapa seriusnya media antarabangsa negara-negara barat, US, British dan sebagainya melihat ataupun menyambut berita kematian 2 orang Yahudi di Tel Aviv. Tapi kalau nak cakap tentang serangan orang Zionis terhadap penduduk Palestin pada 1 Ramadan, diorang diam. Orang mati di bulan Ramadan, orang perempuan mati di bulan Ramadan, mereka diam. Budak-budak mati sebab tak dapat nak pergi ke Palestin di bulan Ramadan, mereka diam. Tetapi apabila berlaku sahaja Tel Aviv attack ataupun serangan di Tel Aviv, maka media antarabangsa menganggapnya satu benda yang sangat serius. Ini sebenarnya adalah satu penghinaan terhadap kita sebagai orang Islam. Mereka sebenarnya nak bagi kita satu isyarat. Apa isyarat tersebut? Orang Islam, orang Palestin, engkau mati ke, engkau kena pukul ke, kena tangkap ke, sebenarnya nyawa orang Yahudi jauh lagi bernilai jika nak dibandingkan dengan nyawa engkau. Itu isyarat yang hendak disampaikan. Jadi apabila berlakunya serangan di Tel Aviv baru-baru ini, apa kata Perdana Menteri Negara Haram Zionis, Naftali Bennett? Dia kata apa? Saya memberikan kebebasan penuh kepada tentera Shin Bet dan juga semua pasukan keselamatan untuk bertindak menamatkan keganasan ini. Tidak ada dan tidak akan ada had untuk mengekang keganasan ini. Ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri Naftali Bennett. Seolah-olah sebelum ini ada had, seolah-olah sebelum ni ada kekangan untuk orang Zionis menembak orang Palestin. Kalaulah dia kata macam ni, tiada kekangan, bagaimanakah tindak balas orang Zionis terhadap orang Palestin? Sebenarnya apa yang berlaku di Palestin hari ini bukanlah benda yang baru. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarah. Kemudian hati orang Yahudi ini menjadi keras, malah lebih keras lagi daripada batu. Dan kita tengok ayat ini cerita tentang Bani Israel pada zaman kaum Nabi Musa, tetapi anak cucu mereka sampai hari ini masih lagi mewarisi kekerasan hati itu. Hati mereka punyalah keras sampai tak ada sifat kemanusiaan.
tertubuhnya negara haram Zionis ini pun dengan cara mereka membakar rumah orang Palestin, sembelih budak-budak, membunuh wanita yang sedang mengandung, membunuh orang tua dan membunuh ribuan malah ratusan ribu manusia yang tidak bersalah. Ini sebenarnya hakikat apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, dan ia terus berlaku sampailah bumi Palestin ini dibebaskan, barulah segala penindasan kezaliman ini akan terhenti dengan izin Allah Ta'ala. Dan apabila Naftali Bennett dia kata macam ni, tiada lagi had dan juga kekangan untuk semua pasukan keselamatan untuk menamatkan keganasan yang dilakukan oleh Palestin. Sebenarnya sebelum ini pun tak ada had pun, tak ada kekangan pun. Apa yang berlaku itulah apa yang berlaku. Apa yang diorang nak buat, diorang buat. Orang tua ke tak, orang muda ke budak-budak, diorang tak kisah pun sebenarnya. Dan orang Palestin, mereka akan terus bangkit melawan kezaliman penindasan yang berlaku dekat Palestin. Dan percayalah, semakin teruk keganasan dan juga penindasan Zionis terhadap penduduk Palestin, semakin hebat penduduk Palestin akan lawan dan juga tentang penjajah Zionis yang sedang menjajah negara Palestin pada hari ini. Kalau kita lihat dekat Gaza sendiri, sebagai contoh, dekat Gaza dah kena bom banyak kali. 2008, 2012, 2014, 2021, tak baru je tahun lepas. Adakah mereka telah mengaku kalah sampai hari ini? Tidak, mereka terus bangkit. Itu dekat Gaza. Dekat Tepi Barat pun sama. Rumah mereka setiap hari dirobohkan, anak-anak mereka diganggu, diserang, ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Tetapi ada tak kita dengar orang Palestin mengaku kalah? Tak pernah pun kita dengar orang Palestin mengaku kalah. Sebab prinsip ini dah disebut dalam Al-Quran, la yadurrukum illa adha. Orang-orang Yahudi itu tidak akan dapat memudaratkan kamu illa adha, kecuali hanya kesakitan yang sedikit pun. Dan percayalah juga, dengan banyaknya serangan orang-orang Yahudi terhadap penduduk Palestin, semakin ramai dan juga semakin berani penduduk Palestin untuk lawan balik. Dan kalau semakin ramai, semakin berani orang Palestin lawan balik, ketahuilah bahawa orang Yahudi akan kalah dekat bumi Palestin. Sebab apa? Sebab penduduk Arab lagi berani daripada orang-orang Yahudi. Kita tengok orang Yahudi hari ni, dia orang nak jadi tentera pun ramai lari. Ada kajian-kajian, ada report-report yang mengatakan orang-orang muda hari ni tak nak pun, orang-orang muda Yahudi lah, orang-orang muda Yahudi ni tak nak pun jadi tentera. Dan jadi tentera pun sebenarnya bukannya sukarela pun. Dan mereka ni pula asal daripada Kanada, daripada US, daripada negara-negara Eropah. Orang Palestin memang lahir dekat situ, membesar kat situ, dan nampak depan mata diorang bapak diorang kena bunuh, mak diorang kena bunuh. Sebab tu jiwa mereka, semangat mereka lagi hebat daripada orang Yahudi. Nombor satu. Nombor dua adalah orang Arab ni lagi ramai daripada orang Yahudi. Dan bukan takat ramai yang nak bangkit lawan orang Yahudi. Diorang ni masih kebanyakan mereka memegang dua pasport. Orang Palestin mana ada dua pasport? Dan tu ialah pasport diorang. Dan bilangan mereka sangat-sangat ramai. Dekat tepi barat saja bilangan Arab lagi ramai daripada orang Yahudi. Dekat negara Al-Aradhi Muhtallah, dekat negara so-called Israel itu pun ada 2 juta orang Arab. Dan kalau mereka ini terus diserang, ketahuilah bahawa akan berlaku juga intifadah suatu hari nanti. Kalau tak berlaku intifadah, akan berlaku benda lain tapi lebih kurang intifadah. Nama dia mungkin bukan intifadah. Mungkin lepas ni akan angkat senjata berapa ramai tembak orang Yahudi, wallahu a'lam. Tapi benda ni semuanya ke arah pembebasan Baitul Maqdis. Ini sahaja sedikit respon tentang pengumuman Naftali Bennett yang mengatakan bahawa tiada lagi had atau kekangan untuk tentera pasukan keselamatan Zionis menyerang orang Palestin. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe YouTube Aqsa Sharif, dan jangan lupa juga kalau nak bantu kami dalam kempen My Ramadan, ada link kat bawah, klik derma sebanyak mana yang anda boleh derma. InsyaAllah semua amalan anda diberikan balasan baik di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.